Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati ara'aynaka illa fitnatan lin-nasi wasy-syajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita hayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Ibrah Mikhraj, segar sepanjang hayat. Hadirin sekalian, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini, Nabi SAW singgah di 5 tempat mendirikan solat, yaitu di Yasrib, Madyan, Tur al-Sinna, Baitullah dan Baitul Maqdis. Singgah di 5 tempat sebagai gambaran awal 5 waktu solat. Baginda mengimamkan para nabi, menunjukkan baginda adalah Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi. Dalam perjalanan luar biasa ini, baginda melihat peristiwa berupa ganjaran kepada amal baik dan balasan kepada amal buruk yang menyentuh persoalan iman kepada perkara ghaib berkaitan ibadah solat, harta, amanah dan tanggungjawab, berkaitan anggota manusia khususnya mulut, dan berkaitan dengan wanita. Baginda dijemput untuk menerima perintah solat. Asalnya adalah 50 waktu sehari semalam. Atas nasihat Nabi Musa, Nabi berulang kali minta dikurangkan sehinggalah menjadi 5 waktu. Kemudian Allah berfirman, itulah kefarduan 5 waktu, tetapi pahalanya tetap 50 waktu. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah tahu kita tidak akan mampu melakukan 50 waktu itu. Allah letakkan 50 awalnya supaya kita bersyukur di atas rahmat Tuhan ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menghargai dan tidak bersyukur. Layak benarlah kepala mereka dihantam dengan batu, seperti yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Dihantam kepala mereka, sesungguhnya mereka menjerit kesakitan yang amat dahsyat. Namun kesakitan yang dirasai itu tidak akan membawa kematian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'la ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya.
Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. Orang yang tidak solat, hidupnya di dunia tidak mendapat barakah, tidak pernah bahagia dan tenang. Walaupun dia memiliki rumah, kereta dan berjawatan yang besar, di akhirat nanti mereka akan diseksa. Orang yang meninggalkan solat berarti berani melawan Allah, sama seperti orang kafir. Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainash syirk wal kufri tarkus shalah." Yang membezakan antara seorang hamba mukmin dengan seorang yang kafir, yaitu meninggalkan solat. Riwayat Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah, realitinya ramai orang Islam yang enggan menunaikan solat. Ini antara sebab Allah Subhanahu wa taala murka dan menurunkan balanya. Solat itu syarat sahnya iman. Sekiranya tidak solat, maka amalan-amalan lain akan tergantung dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaat yang dirahmati, peristiwa Isra Mi'raj juga, Nabi SAW digambarkan situasi mereka yang memakan daging yang busuk dan meninggalkan daging yang elok. Lalu Jibril menerangkan, inilah golongan yang bergelumang dengan zina, walaupun telah ada istri atau suami yang halal. Berzina adalah perbuatan yang keji dan jijik. Orang yang dapat mengawal nafsu daripada melakukan zina memiliki kemuliaan dan dapat menjaga kehormatan diri sendiri. Dalam Islam, orang yang belum berkahwin jika berzina dikenakan 100 kali sebatan. Dan orang yang sudah berkahwin berzina dikenakan hukum rejam sampai mati. Begitulah besarnya dosa berzina. Apabila berzina dihukumkan haram, maka perkara yang membawa kepada zina juga adalah haram. Agar unsur yang memungkinkan berlakunya zina dapat terhalang dengan segera, kaedah usul fiqh menyatakan sadduz zara'i wa zar'ul mufasid diguna pakai, yaitu menutup jalan-jalan yang membawa kepada zina dan tidak melakukan apa-apa cara yang membawa kepada berlakunya zina. Inilah yang dimaksudkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Muslimin sekalian, hari ini wanita menayangkan aurat melalui Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain aplikasi media sosial. Bahkan yang sangat mendukacitakan kita, suami atau ibu bapa pula tidak melarang, malah sesetengahnya berasa bangga atau tanpa rasa bersalah. Sesungguhnya berzina lelaki dan perempuan akan diazab di akhirat kelak. Justru takutlah kepada api neraka dengan menjauhi maksiat. Didik dan awasilah anak-anak perempuan dan isteri-isteri kita dari menjadi punca berlakunya perzinaan. Dalam satu riwayat, ketika mana Nabi SAW balik dari Mi'raj dalam keadaan syukur di hadapan Fatimah, sambil menceritakan ada 10 bentuk siksaan kepada wanita yang baginda lihat dalam neraka.
Antaranya adalah kerana mendedahkan aurat, derhaka kepada suami, enggan mandi wajib, dan ingkar menunaikan solat. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, Nabi SAW juga melihat golongan berkuku tembaga sedang mencakar muka dan dada mereka, melihat lembu keluar dari lubang yang kecil, kemudian cuba masuk tetapi tidak boleh. Inilah antara bentuk siksaan terhadap manusia yang tidak menjaga lidah, bercakap tanpa berfikir dahulu, cakap besar, cakap tidak serupa bikin, mengumpat, menghasut, dan menabur fitnah. Nabi SAW diperlihatkan wanita yang berbentuk anjing dan berkepala seperti kepala babi dan badannya seperti badan keldai. Gambaran ini adalah siksaan kepada ahli fitnah dan orang yang suka melaga-lagakan orang dan suka berdusta. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, Nabi juga diperlihatkan golongan yang bercawat, memakan duri-duri kayu, golongan yang berenang di dalam kolam darah sambil memakan batu dan dimakannya dengan paksa. Inilah siksaan kepada mereka yang memakan harta manusia secara haram, termasuklah tidak membayar zakat, merompak, mencuri, dan makan harta orang lain. Ada pula suara perempuan cantik yang memanggil dan menggoda Nabi SAW. Inilah ujian dunia. Ramai yang terpengaruh dengan dunia kerana hiasan dunia, tidak peduli halal haram, termasuk memberi dan mengambil rasuah yang seakan perkara biasa pada hari ini. Akibat rasuah, negara mengalami kerugian, kewibawaan hukum dilumpuhkan, dan masyarakat diperbodohkan. Rasuah menjadikan yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Gara-gara rasuah, manusia mengejar kemewahan dan bersikap zalim. Kuasa dapat dibeli dengan wang, dan orang yang miskin semakin miskin. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah, pengajaran daripada khutbah kali ini sebagai pedoman hidup kita adalah: pertama, pengajaran daripada peristiwa Isra dan Miraj itu adalah sesuatu peringatan dan amaran kepada kita sepanjang hidup ini. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur, redha, dan sentiasa bertaubat. Tiga, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dan waspada dengan dunia yang menjerat kita dengan harta, wanita, dan pangkat yang akan menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yaitu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui akan kesalahannya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wa muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.